Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi ke Syahnun Channel. Kali ini kita akan meneruskan Lewis Structure dengan subtopik iaitu Resonance Structure dan Formal Charge. Mari kita mulai. Okay, our objective, number one, explain the concept of resonance, okay? And then define and determine the formal charge of an atom in a molecule. And lastly, identify the most plausible structure of a molecule by using the formal charge concept. Okay, mula-mula kita tengok what is resonance, okay? What is resonance? Jadi, one of two or more Lewis structures for a molecule that cannot be adequately described by a single structure. Makna dia kita ada satu molekul yang bila kita lukis Lewis structure dia, kalau kita lukis satu dia tak memandai, tak cukup. Kita kena lukis lagi, mungkin dua structure, mungkin tiga, mungkin empat. Baru dia mewakili structure tersebut. Okay, jadi resonance structure differ only in the position of delocalized electron pair. Dia perbezaan dia yang tu saja, yang resonance ni. Iaitu selalunya molekul tu mesti ada double bond lah. And then perubahan double bond tersebut ataupun triple bond kan. Dan berlaku perubahan single ke double bond. Dan itu dipanggil delocalized electron pairs. Jadi sebagai contoh, saya nak lukis NO3-. Okay. Kita buat Lewis structure NO3 kan. Kita cari dulu berapakah valence electron of nitrogen. Okay, 5. Ni semua dah tahu dah. Oksigen 6 kali 3, 18. Kemudian ada charge negatif kat sini. Kita kena tambah 1. Jadi total dia 18, 19, 24. Jadi kita pun nak lukis lah. Inilah step 1 dia kan. Ini ialah ulangan. Ulangan untuk melukis Lewis structure. Kemudian kita akan buat dia punya skeletal dia, N duduk tengah, dikelilingi oleh oksigen macam ni. Oleh kerana dia ada charge, jangan lupa buat square bracket. Lepas tu buat minus kat luar. Dan terminal atom kita akan penuhkan dengan elektron lone pair ni supaya dia cukup 8. 2468. 2468 macam ni, 2468, 2468. Kemudian dia punya center ni pun kita bagi cukup 8, 2468. Okay. Kemudian kita total. Sini 8, sini 8, terminal semua 8. 8 kali 3, 24. Kemudian dekat center ni ada 2, 2. Jadi 26. Kita nak jadikan 24, kita kena tolak 2. Jadi macam mana nak tolak 2? Kita kena buat double bond. Jadi kita buat double bond kat sini dan kita kena padam 2 kat sini, lone pair kat sini dan 2 kat sini. Okey. Jadi kita dah dapat dah. Jadi ini ialah structure bagi NO3-. Okey. Tapi kalau kita lihat kat sini, mungkin double bond ini saya nak lukis kat sini. Mungkin saya nak buat kat sini. Jadi saya namakan ini sebagai oksigen 1, ni oksigen 2, ni oksigen 3. Jadi kemungkinan saya boleh buat double bond ini tidak berada pada N dengan O nombor 1. Mungkin N dengan O nombor 2. Jadi kemungkinan saya boleh buat macam ni. Saya padam double bond ni. Saya nak buat double bond kat sini. Jadi saya padam kat sini. Jadi dia akan jadi macam ini. Saya akan buat double bond kat sini. Sini saya tambah balik lah lone pair dia. Okay. Mungkin dia macam ni. Kemungkinan juga saya buat macam double bond ni kat bawah ni. Okay. Mungkin saya nak buat kat sini. Jadi saya akan padam yang ni. Saya akan padam kat sini. Dan saya tambah balik. Tambah balik lone pair kat sini. Dia ada 3 kemungkinan. Okay. Ada 3 kemungkinan struktur yang mungkin. Itulah yang dipanggil tadi itu, yang kita namakan dia sebagai resonant.
dia mematuhi semua oktet dan sebagainya, cuma kita mengubah kedudukan double bond. Itulah yang dipanggil two or more Lewis structure for a molecule that cannot be adequately described by a single structure. Okay. Jadi dia diwakili oleh ketiga-tiga structure ini ya. Pertama ialah double bond kat sini, double bond kat oksigen sini, ataupun oksigen kat atas ni, ataupun kat belah kanan. Dan untuk menghubungkan ini kita akan menggunakan sign yang macam ni. Sign macam ni. Okey. Anak panah yang macam ni. Anak panah yang macam ni ialah menunjukkan resonan. Ketiga-tiga resonan ini sebenarnya lebih tepat untuk diwakili oleh resonan hybrid. Kita buat macam ni. And kemudian kita ada buat garis putus-putus ini, menunjukkan bahawa delocalization of elektron. Okay, elektron yang duduk belah kiri ni antara O dengan N ni mungkin bergerak ke N dengan O yang belah atas ni dan bergerak ke N dengan O yang sebelah kanan. Ini lebih tepat untuk mewakili resonan. Tapi dalam exam kita akan melukis ketiga-tiga struktur ini untuk mewakili resonan. Okay. Okey, kemudian kita pergi kepada formal charge pula. Formal charge is the difference between the number of valence electron in a free uncombined atom and the number of electron assigned to that atom when bonded to other in Lewis structure. Apa maksud tu? Maksud dia begini, CF ini ialah formal charge apabila kita nak kira formal charge. X ialah number of valence electron in the uncombined atom. Ataupun dengan kata lain, valence electron lah, number of valence electron untuk atom tersebut. Tolak dengan number of unshared electron on the bonded atom. Kita tengok kalau struktur tersebut ada lone pair tu, titik-titik, kita bilang lah dot-dot tersebut. Kemudian tolak dengan number of bonded form. Jadi bonded dia, kalau ada satu dash, itu adalah one bonded atom. Jadi begitu. Itulah cara kita nak mengira formal charge. Dan bagaimana nak guna dia? Mari kita lihat. Okey, contoh macam ni. Kita ada soalan diberikan begini, kita ada struktur A, B dan C. Kita ada atom yang O, C dan N. Kemudian dia ada bercas negatif. Jadi pertama pilihan kita ialah kita letakkan C ni duduk tengah-tengah, O, oksigen dan nitrogen duduk belah kiri. Dan seperti biasa kita akan buat lukis Lewis structure supaya dia cukup oktet semualah. Kalau kita tengok oksigen ni memang dah cukup 2468. Karbon pun sama 2468. Nitrogen pun sama 2468. Kemungkinan kedua, mungkin oksigen ni yang duduk tengah as a center atom. And then kita cukupkan dia punya elektron dia. Sama juga 2468. 2468. Kemungkinan ketiga, mungkin nitrogen yang ni duduk tengah. And then kita cukuplah 2468. 2468 macam ni. Jadi, okay, kita ada tiga struktur sekarang ni. OCN. Mungkin karbon duduk tengah, oksigen yang sebagai center ataupun nitrogen sebagai center. Sekarang macam mana kita nak tentukan yang mana struktur yang the most plausible kita panggil? Kita akan gunakan formal charge. Okay. Okay, kita kira satu-satu. Okay, formal charge untuk karbon. Untuk karbon dulu. Dia punya valence elektron dia ada 4. Okay, kita tulis 4. Dan kita tengok dekat karbon ini, dia tidak ada lone pair, jadi kosong lah. Okay, dia kosong. Okay, tidak ada lone pair, jadi kosong. Itu yang kosong. Dan ada 4 ikatan. 1, 2, 3, 4. Jadi 4 tolak 4, jawapan dia kosong. Okay, itu dia punya formal charge dia untuk karbon. Kemudian kita kira pula untuk oksigen. Okay, oksigen. Kita tahu oksigen valence elektron dia 6. Tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nampak yang warna kuning ni? Ada 6, jadi tolak 6. Campur dengan dia ada satu ikatan dengan karbon. 1. Jadi 6 tolak 7, negatif 1. Okay, kita ada negatif 1 untuk oksigen. Kemudian untuk nitrogen pula. Kita tahu valence elektron dia 5. Tolak dengan lone pair dia. Nampak ada 2 elektron kat sini. 1, 2. Itu yang 2.
3 adalah dia punya ikatan. 1, 2, 3. Jadi jawapan dia kosong. Okey, itu cara kira dia. Dengan cara yang sama, kita juga kena kira untuk struktur B pula. Okey, oksigen. Oksigen, karbon dulu. Okey, karbon. Dia 4, tolak dengan 1, 2, 3, 4. And then bonding pair ada 2. Negatif 2. Kemudian oksigen, kira dapat positif 2. Nitrogen dapat negatif 1. Cara sama, boleh menggunakan kaedah yang sama. Akhirnya inilah yang kita dapat. Struktur A kosong, negatif 1, kosong. Struktur B negatif 2, positif 2, negatif 1. Struktur C negatif 2, kosong, positif 1. Jadi the most plausible ialah yang atas ni, struktur A, sebab dia paling banyak kosong. Nampak ada 2 kosong. Dan yang paling least plausible, paling struktur yang tak mungkin lah, paling kurang stabil lah, yang ni sebab dia nilai dia besar, negatif 2, positif 2. Dan struktur C ni duduk tengah-tengah lah. Jadi the most plausible ialah struktur A. Jadi pemecah ni dia ada garis panduan dia. Okay, garis panduan dia ialah, mari kita lihat. Pertama, select the most likely plausible. Macam mana kita jadi the plausible lah? Lewis structure by using the formal charge concept. Number 1, the most plausible Lewis structure is the one with number formal charge that is with formal charge of 0 on all atom. Kalau semua atom dia kita kira semua kosong, itulah yang paling the most plausible. Ataupun yang paling banyak kosong lah. Okey. Tapi syarat yang lain perlu dipatuhi, iaitu dia mesti follow octet, semua tu kena patuhi lah. Jangan melangkaui yang tu. Okey. Formal charge ini dia mesti berdasarkan Lewis structure yang betul. Okey, yang betul. Kalau dia tak boleh berdasarkan Lewis structure yang salah, itu tak boleh. Yang kedua ialah formal charge with large formal charge. Macam tadi kita tengok ada positif 2, itu 2, itu yang least plausible. Kita tak mau yang tu. Kita tak mau. Kita mau the smallest, kita mau yang ni. Kita mau yang ni. Small as possible. Kalau tak dapat semua kosong pun, struktur tersebut, at least kita dapat small as possible. Iaitu banyak kosong. Banyak kosong adalah the small as possible lah. Okey. Kemudian yang ketiga ialah among Lewis structures having similar distribution of formal charges, the most plausible structure is the one in which negative formal charge should appear on the more electronegative atom. Okay, negative formal charge should appear on the more electronegative. Kejap lagi saya akan tunjukkan contoh yang kita akan pilih yang more negatif tu. Kalau distribution of formal charge semua sama, kosong yang banyak dan sebagainya lah. Kejap lagi kita akan lihat. Okay, and then the total of formal charge on the atom in a Lewis structure must be 0 for neutral and equal to the net charge for a polyatomic ion. Kalau kita total up dia punya formal charge mesti sama dengan charge kat luar. Kalau charge kat luar dia kosong, kosonglah total up dia. Kalau kat luar tu negatif 1, total dia mesti negatif 1. Dia macam tu. Ini ialah syarat-syarat untuk formal charge itu yang kita dapati benar lah. Okay. Mari kita lihat contoh yang saya sebutkan tadi. Katakan, okay, macam ni. Kita ada struktur A yang macam ni. Kita diberikan ini. OCN. Ini pun OCN juga. Okay. Dia punya makna dia, distribution of atom dia dah sama dah. Dah sama dah. OCN. Tadi kita dah tengok yang OCN itu, C duduk tengah, O dan nitrogen as a terminal. Inilah yang paling the most plausible kan. Tapi kita ada satu lagi kemungkinan. Adakah C ini double bond dengan O, double bond dengan N? Adakah C single bond dengan O, triple bond dengan N? Dua-dua ini dibenarkan. Sebab dia cukup oktet. Kita tengok oksigen kat sini 2468. Karbon pun 2468. Nitrogen pun 2468. Struktur B pun cukup oktet 2468, 2468, 2468. Semua cukup oktet. Jadi cara untuk menentukan, kita akan gunakan formal charge. Okay, mari kita lihat. Pertama, saya akan kira lah. Okay, saya akan kira lah. Untuk formal charge. Okay, saya akan kirakan formal charge untuk oksigen. Formal charge. Kita buat CF ni lah. Oksigen.
Okey, dia punya valence elektron dia 6. Oksigen memang kita tahu dah 6. Tolak dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, tolak dengan 6. Kemudian ada satu bonding pair. Jadi tolak lagi 1. Jadi jawapan dia adalah -1. Ini untuk oksigen. Formal charge untuk karbon pula. 4 dia punya valence elektron dia. Tolak dengan lone pair dia kosong. Tak ada. Tolak kosong. Bonding pair dia 1, 2, 3, 4. Okey, 4. Tolak 4. Jawapan dia kosong. Dan formal charge untuk nitrogen. Nitrogen 5. Valence elektron dia tolak dengan lone pair dia. Nampak ada 2 titik ni. 1, 2. Tolak 2. Bonding pair dia 1, 2, 3. 3. Jadi jawapan dia kosong juga. Okey ya. Nampak tak? Kalau kita total up ini, -1 campur kosong dapat -1. Sama macam charge dekat luar ni. Itu yang dimaksudkan dengan syarat yang nombor 4 tadi tu. Okey. Kemudian kita tengok structure B pula. Sama juga. Saya akan kira CF, formal charge untuk oksigen dulu. 6 ya. Tolak dengan 1, 2, 3, 4. Okey, tolak dengan 4. And then bonding pair dia ada 2. 1, 2. Tolak 2. Jadi sama juga kosong. Okey. Kemudian CF formal charge untuk karbon. 4 tolak kosong tolak 4. Ini sama juga. Jadi tak ada lone pair langsung. Kosong. Kemudian formal charge untuk nitrogen. 5. 1, 2, 3, 4 itu. Okey, saya nampak ada 4. Tolak dengan 1, 2. Ada 2 bonding pair. Jadi -1. Alright. Kalau kita tengok structure A dengan B ni, dia seri dari segi 2, 0. Ni pun 2, 0. -1, -1. Jadi mana satu the most plausible structure? Jadi kita akan pilih yang ketiga tadi. Yang ketiga tadi dia kata negative charge sepatutnya berada pada atom yang lebih elektronegatif. Okay. Sekarang ni kita lihat yang negatif ini berada pada oksigen. This one. Structure B pula negative charge berada pada nitrogen. Dan kalau kita check nitrogen dengan oksigen, ingat balik di dalam jadual berkala, oksigen dengan nitrogen berada pada period 2. Okay. Kita akan jumpa nitrogen dulu. Lepas tu baru oksigen. Okay. Liber Birchow-Doepner. C, N, lepas tu baru O. Mana dia? O lagi elektronegatif. O lagi elektronegatif daripada nitrogen. Dan kita dapati structure E ni, negatif 1 ini berada pada oksigen. Jadi structure A is the most plausible compared to structure B. Alright, sebab oxygen is more electronegative than nitrogen. That's why kita pilih structure A sebagai the most plausible structure. Dari segi the lowest formal charge, structure A dengan B ni dia seri. The lowest formal charge, 2, 0, 1, -1, dua-dua seri. Tetapi oleh kerana oksigen mendapat charge negatif, sebab itu dialah yang paling stabil. Jadi the most plausible structure is structure A. Jadi itu saja untuk kali ini. Hingga kita berjumpa lagi di lain siaran. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.